Ni keluar lah dekat bottom page. Tu dah bunyi dulu. Lagi 1 minit kita start lah. Suara boleh dengar? Ros Iza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ros Iza. Siapa lagi dah masuk? Bagi salam sikit ke? Say hi ke? Bagi wave sikit ke? 1 minit lagi kita akan start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rohaya Isa, happy birthday Sibu. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Z Cantik, Assalamualaikum, happy birthday mentor. Terima kasih saya ucapkan kepada yang wish birthday saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segak bergaya mentor Amri. Mestilah segak kan, birthday boy kan. Okay, Hashima. Okay, Assalamualaikum mentor Amri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okay, lagi 1 minit kita start ya. Alright. Kita minum V Cafe dulu. Sangat sedap. Nurmah. Waalaikumsalam Nurmah. Kamal Sarip. Wow, apa yang wow tu? Rabindran Subia. Hai. Hai Rabindran. Norma, hai. Okay, happy birthday mentorku, happy birthday. Terima kasih, terima kasih. Congrats birthday, terima kasih. Cup. Waalaikumsalam. Halil. Mentor dia sangi semua. Alhamdulillah. Laju dah ni, tak sempat nak baca dah. Waalaikumsalam. Laju lah semua. Alhamdulillah, semua dah start masuk Okay, lagi 30 saat kita start. Lajunya dah 51 dah. Okay, sekejap lagi kita start. Nak sikit main-main kopi je pun. Ya, kopi je pun. Tapi ya Allah, tak dapat, rasa macam serba tak kena kan. Selamat hari jadi mentor. Terima kasih. Kat mana? Kek mana? Oh, kek tadi tu diorang dah belanja diorang semua dah. Dah habis dah. Okay, saya nak start ini kejap lagi ni. Kejap sedap, habiskan dulu V Cafe ni. Hari ni saya kopi campur dengan teh. Memang sangat-sangat sedap. Bila kita campurkan ni, kopi dengan teh ni, dia gabungan dua premium. Premium black tea dengan premium coffee ni, dia jadi rasa macam, dia jadi aura premium lah. Yang nak closing premium ni kena campur lah kan, bau sedap. Okay, sedap sangat kopi. Memang sedap. Ganesan, bosku. Ya bos, apa khabar? Okay, kita start lah ya. Okay, kita start lah. Sebab hari ni memang banyak lagi kerja nak kena settlekan. Saya tahu anda pun semua masing-masing sibuk. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajmain wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah buat saya secara peribadi, iaitu sempena hari kelahiran saya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang telah pun wishkan birthday kepada saya dengan doa dan ucapan.
serta ingatan, saya ucapkan jutaan terima kasih. Cuma saya tak sempat lagi nak reply. InsyaAllah nanti petang ataupun malam saya akan reply semua anda punya ucapan-ucapan, sama ada yang diucapkan melalui bulletin page ataupun yang telah tag saya, yang telah private PM saya, juga yang telah letakkan wish ucapan di wall saya. Saya amat-amat hargai. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan ucapan sempena hari kelahiran saya pada hari ini. Baik, Alhamdulillah. Okey, situasi sekarang ni kita pun tahu, kita sekarang ni berada dalam situasi COVID lagi, iaitu ada setengah negeri, PKP, PKPP dan juga PKPB. Apapun kita jaga kita. Alhamdulillah. Saya juga bersyukur kerana beberapa negeri yang telah pun dilanda banjir, Alhamdulillah hari ini dah semakin surut, keadaan dah semakin terkawal. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada yang menonton pada petang ni. Sempena hari ni adalah hari kelahiran saya nak membuat beberapa hadiah lah. Hadiah yang pertama adalah hadiah perkongsian live saya, berkongsi sedikit tip, iaitu 3 tip ringkas, 3 ciri asas bagaimanakah untuk menjadi seorang pemimpin ataupun leader yang dihormati, ya. Jadi tajuk yang saya berikan pada hari ini adalah inspirasi mencipta duplikasi. Dan untuk siaran live saya pada petang ni, saya pun sangat berbesar hati sempena hari kelahiran saya nak beri 3 hadiah secara percuma. Hadiah ikhlas peribadi daripada saya. Tu dia. Apakah hadiahnya? Tunggu, nanti saya akan di pertengahan saya akan buat sharing. Dan sepanjang saya membuat sharing ni, ada beberapa poin-poin penting yang perlu anda ambil tahu, kerana saya akan bagi 3 soalan. 3 soalan maknanya 3 hadiah lah. Okay. Soalan-soalannya adalah di dalam 3 tajuk yang akan saya kongsikan nanti. Jadi anda kena dengar betul-betul, anda kena catat betul-betul, dan bila saya tanya soalan nanti, orang yang pertama menjawab jawapan dan jawapan tu betul, dikira sebagai pemenang. Apakah hadiahnya? Tunggu, ya. Baik. Tajuk yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah inspirasi mencipta duplikasi. Baik, apa itu inspirasi? Jadi kita kena faham. Dalam perniagaan yang berasaskan networking, kita memerlukan inspirasi, iaitu seseorang ataupun pemimpin yang boleh kita jadikan sebagai idola, yang boleh kita jadikan sebagai role model, ataupun yang boleh kita contohi. Okay, banyak aspek lah. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan inspirasi. Bermaksud hari ini kita semua perlu menjadi seorang pemimpin ataupun seorang individu yang disayangi, dikagumi, dihormati, disegani, disayangi, diperlukan, dan boleh dijadikan sebagai ikutan. Jadi bagaimanakah untuk kita menjadi seorang idola ataupun role model ataupun inspirasi, terutamanya kepada kumpulan kita sendiri. Okay? Jadi pada petang ini saya akan kongsikan 3 ciri asas bagaimanakah anda dan kita semua boleh menjadi inspirasi ataupun idola ataupun role model kepada kumpulan kita. Okay? Jadi ini sangat penting. Oh, ada yang dah start catat dah. Okey, boleh catat, tak ada masalah. Sebab kita ada quiz nanti. Okey, kita ada quiz dan ada hadiah. Baik. Ciri asas, 3 ciri asas lah untuk menjadi inspirasi. Okey. Yang pertamanya adalah disiplin. Yang pertamanya adalah disiplin. Itu ciri asas untuk menjadi inspirasi. Sebagai seorang role model ataupun sebagai seorang idola, okay,
setiap pemimpin ataupun setiap individu mesti mempunyai disiplin yang tinggi. Jika kita tidak mempunyai disiplin yang tinggi, maka kita susah untuk menguruskan diri kita, susah untuk menguruskan perniagaan kita, dan sukar untuk dijadikan contoh ataupun teladan kepada network kita ataupun kepada kumpulan kita. Okay? Terima kasih kepada yang terus memberi ucapan. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, saya terus berkongsi. Okay, ciri nombor satunya adalah disiplin. Bila kita cerita pasal disiplin ni, apa yang perlu ataupun yang boleh kita kupas? Banyaklah. Disiplin ni yang pertamanya adalah sebagai seorang pemimpin, kita perlu mempunyai idea. Okay, kadang-kadang jaringan di bawah kita perlukan kita. Bang, kita nak buat apa bang? Tuan, lepas ni kita nak buat apa tuan? Macam mana kita nak buat ni? Ni PKP ni macam mana kita nak buat? Jadi sebagai seorang pemimpin, okay, anda mestilah mempunyai idea. Okay. Idea untuk membuat apa? Membuat perancangan yang lebih baik, perancangan yang lebih teliti, perancangan yang lebih strategik untuk sentiasa membina dan memanaskan kumpulan masing-masing. Jadi sebagai seorang pemimpin ataupun sebagai seorang leader, anda mestilah sentiasa bersemangat. Sentiasalah bersemangat. Kerana ini akan mewujudkan dan menerbitkan aura dalam diri kita sendiri. Okey. Orang-orang yang positif sentiasa mempunyai aura yang besar. Jadi tip nombor satunya adalah disiplin. Kita kupaskan lagi. Yang pertamanya adalah seorang pemimpin ataupun ketua mesti mempunyai idea. Dan yang keduanya, mesti mempunyai perancangan, mempunyai planning, mempunyai planning, perancangan yang kemas, yang teratur, yang sistematik untuk sentiasa mempunyai idea untuk menggerakkan kumpulan masing-masing. Jadi bila kita kata mempunyai perancangan, maka kita perlu ada jadual kerja secara harian. Bila kita sebut jadual kerja secara harian, bermaksud sebagai seorang pemimpin ataupun ketua, anda kena merancang gerak kerja dan juga jadual kerja yang perlu anda amalkan, yang perlu anda praktikkan, dan juga yang boleh diikuti oleh kumpulan ataupun rangkaian anda ataupun ejen-ejen yang bernaung di bawah rangkaian anda. Jadi bila kita mempunyai perancangan, okay, dan mempunyai gerak kerja, secara tidak langsung ianya dapat memberi satu gambaran, dapat juga memberi satu kaedah ataupun cara untuk masing-masing menggerakkan, okay, aktiviti peribadi sendiri. Alright? Masa PKP pun masyuk. Memanglah, okay. Betul tu, Ziz cantik. Siapa yang letak komen bagus, okay, mesti mempunyai idea. Yang keduanya, buat perancangan. Yang ketiganya adalah menyusun gerak kerja dan jadual kerja secara harian. Ini di bawah tajuk disiplin. Penting ya tuan-tuan ya. Okey. Dan selain daripada itu, sebagai seorang pemimpin juga, apa yang perlu anda sediakan adalah anda juga perlu menyediakan aktiviti. Walaupun kita berada dalam keadaan PKP, jadi apa saja yang boleh kita buat, kita buat. Contohnya ada beberapa tempat yang masih boleh buat perjumpaan secara offline. Jadi anda boleh teruskan, cuma anda kena follow SOP yang dibenarkan. Okey, jaga SOP, pakai pelitup mulut, pelitup muka. Ya, mask. Face mask. Lepas tu dan buat penjarakan sosial, tidak ada kontak, tidak ada body contact dan sebagainya. Aktiviti tu boleh diteruskan. Tetapi untuk ni tempat-tempat yang ada PKP, maka kita kena beralih kepada online. Jadi kita kena balance kan antara offline dan juga online. Dan selain daripada itu juga, apa yang kita perlukan dekat sini adalah kita juga kena melihat bahawa disiplin memainkan peranan yang penting. Sebagai seorang pemimpin, sekiranya kita tidak mempunyai disiplin, maka kita tidak dihormati, kita tidak disanjungi, kita tidak tidak boleh dijadikan sebagai idola. Contohnya datang lambat, pakaian yang tak sesuai, tidak menghormati majlis, memikirkan diri sendiri. Okey. Jadi perkara nombor satu,
ciri-ciri nombor 1 untuk menjadi inspirasi dalam kita membina duplikasi adalah disiplin. Baik. Ciri nombor 2. Ciri nombor 2 yang diperlukan adalah dengan betul-betul fokus. Fokus. Ciri nombor 2 adalah fokus. Bila kita cerita pasal fokus, ramai orang nampak, okey, kita nak fokus. Tetapi kita fokus, tetapi kita tidak konsisten ataupun kita tidak istiqomah. Fokus kita sekejap je, lepas tu lari. Fokus kita ke laut. Kan? Kenapa jadi macam tu? Sebab kita hilang fokus. Okey, ketika kita nak mencipta sesuatu kejayaan, pasti ada halangan, cabaran, dugaan, ujian, kan? Itu pasti ada. Itu pasti ada. Tetapi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang usahawan, kita perlu fokus. Kita perlu apa? Perlu fokus. Fokus ni dia sangat berkait rapat dengan konsisten ataupun istiqomah. Ada orang fokus dia tahan untuk 48 jam. Ada orang fokus dia tahan 3 hari. Ada orang fokus dia tahan seminggu je ataupun sebulan je. Lepas tu dah tak ada fokus lagi dah. Okey? Sebab apa? Sebab dia tidak benar-benar meletakkan pada satu kaedah, iaitu matlamat yang dia nak capai. Bila dia ada matlamat yang dia nak capai, maka dia akan letak satu fokus. Apa pun cabaran, dugaan, ujian datang, tak ada masalah. Dia akan terus berlari, keep on buat. Jadi, bila saya sebut fokus, dia ada satu perkara yang berkait rapat, iaitu konsisten. Berapa hari kita perlu fokus? Okey, 21 hari. Berapa hari? 21 hari. Bermaksud hari ini, untuk nak melakukan satu perkara, sama ada dia mendatangkan hasil ataupun tidak mendatangkan hasil, anda kena letak dalam setting minda anda di sini bahawa whatever it is, 21 days, 21 hari. Dalam tempoh 21 hari, untuk mengekalkan positif, anda tidak dibenarkan menyebut sebarang perkataan negatif. Buat tuan-tuan, buat. Apa yang saya cakapkan ni, anda buat. 21 hari, jangan cakap benda negatif. Susah, penat, malas, nanti dululah, esoklah, tak ada masa lah, sekejap lagi lah, ini memang tak gunalah, cerita hal orang lah, dan sebagainya. Itu semua benda-benda yang negatif. Okey, jadi kawal diri kita pasal kita sedang membentuk satu identiti yang dipanggil sebagai inspirasi. Aku tak pernah dengar lah diri cakap benda yang negatif. Aku tak pernah lah dengar diri cakap pasal orang. Aku tak pernah dengar cerita diri, cerita benda yang menghasut orang dan sebagainya. Itu berkaitan dengan identiti yang membentuk anda punya personality dan akhirnya menjadi satu inspirasi. Jadi apa yang anda kena buat adalah anda kena fokus selama 21 hari. Bila anda sudah pun dapat idea, anda membuat perancangan, anda sudah pun membuat strategi, anda terus laksanakan perancangan yang anda buat. Okay? Sama ada perancangan tu boleh berjaya atau belum boleh berjaya atau tak jadi, itu bukan isu. Isunya adalah idea yang anda dapat, anda susun sebagai satu strategi ataupun perancangan dan gerak kerja, dan anda buat selama 21 hari tanpa henti. Dan tidak dibenarkan bercakap benda-benda yang negatif selama 21 hari. Okey, ini penting tuan-tuan. Ini penting untuk saya berkongsi dengan anda, membawa anda untuk menjadi seorang individu yang menjadi inspirasi kepada kumpulan anda. Setiap kejayaan yang besar bermula daripada kejayaan yang kecil. Jadi kejayaan yang kecil bermula dari diri sendiri. Bila anda berjaya mencipta kejayaan untuk diri anda, bermaksud ia sudah pun menjadi satu contoh kepada rangkaian dan rakan-rakan di bawah jaringan anda. Okey. So, tip nombor 2-nya adalah fokus untuk 21 hari. Apakah dia pecahan yang saya boleh kupas di sini? Okey, dalam fokus ni yang pertamanya adalah kita tidak ada masa untuk melihat perkara-perkara yang tidak ada faedah.
Okay, fokus betul-betul. Jangan bagi masa kepada benda-benda yang tidak berfaedah. Contoh, cerita-cerita yang berkaitan dengan isu semasa yang tidak berfaedah. Contoh, cerita politik. Contoh, cerita jiran tetangga. Contoh, cerita orang lain. Contoh, cerita orang yang buat bisnes tak buat bisnes pun. Contoh, orang ini cakap dia nak buat tapi dia tak buat. That is not our main focus. Leadership by example. Anda kena tunjuk contoh. Saya tak pernah dengar pun mentor cakap benda negatif. Jadi ia sebagai satu contoh. Okay? Jadi di sini apa yang kita perlu buat hari ini ialah kita abaikan. Okay? Kita tutup telinga untuk kita tidak mahu mendengar benda-benda yang tidak berfaedah. Dan pecahan yang kedua dalam tajuk fokus ini adalah apabila kita membuat sesuatu, buat secara serius. Jangan buat secara santai-santai, sambil-sambil lewa. Ada masa baru saya nak buat, tak ada masa. Saya tak ada masa nak buat itu, nak buat ni. Nothing change, tuan-tuan. If you cannot change yourself, you cannot change the world. Okay, for things to change, you must change first. Jadi hari ni, perkara nombor satu, kita ubah cara pemikiran kita, ubah disiplin kerja kita, ubah cara tindakan kita, ubah cara bagaimana hari ni kita membantu dan membimbing. Ramai orang hari ini dia membantu network dia, membantu grup dia. Buat itu, buat ini, buat itu. Tetapi orang tak nampak bagaimanakah cara dia buat kerja. Yang saya sebut sebagai leadership by example. Dan jaringan-jaringan dia, grup-grup dia pula tak nampak pula gerak kerja yang dia buat. So sepatutnya kita bagi tahu kepada kumpulan kita, ini cara kerja yang kita kena buat, dan mereka tunggu macam mana kita buat. Jadi hari ni senang cerita, don't tell them but show them. Don't tell them but show them. Tunjukkan kepada mereka cara kerja yang macam manakah supaya mereka boleh tiru. Ini yang kita sebut sebagai kita nak membina duplikasi. Daripada cara kita berfikir, daripada cara kita bertindak, daripada cara kita bekerja, sehinggalah kita membuahkan hasil. Itu adalah the best role model to follow. Okay, the best role model to follow. Jadi, selain daripada itu juga, fokus juga memerlukan kepada keberanian. Anda kena berani. Okay, siapa pun di hadapan kita, kita tak goyang. Sebab apa tuan-tuan? Kita sudah pun dibekalkan dengan ilmu, kita sudah pun ada matlamat yang jelas yang kita nak capai, kita pun sudah ada teknik bagaimanakah cara kita nak buat, kita juga mempunyai skill bagaimana untuk kita nak berdepan dengan sesiapa sahaja. Jadi apa yang penting hari ini adalah anda kena berani. Okay? Berani apa? Beranilah untuk berdepan dengan apa saja kemungkinan. Tu dia. Sama ada closing, tak closing, hanging dan sebagainya, it doesn't matter. The most important thing adalah manjada wajada. Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Berusaha ni bukan sekali buat dapat. Anda kena keep on buat. That's why kita kata fokus. Okay? Kita jumpa orang A tak closing, kita pergi kepada B. B tak closing, kita pergi kepada C. C tak closing, kita berhenti sekejap. Bukan pergi pada D. Kita berhenti sekejap, kita buat postmortem. Apa yang tak kenanya dengan teknik aku bagi ni? Okay? Perlu buat postmortem. Tukar balik strategi, lepas tu masuk balik untuk berjumpa pula dengan D pula. Lepas tu closing. Lepas tu E jumpa closing. So anda tengok dalam F1, Formula 1. Satu round, dua round, tiga round. Lepas tu berhenti tak? Berhenti. Isi minyak, tukar tayar, tukar alignment, tukar brake dan sebagainya. Pit stop. Jadi anda perlukan kepada pit stop. Begitu juga yang saya katakan tadi, fokus tetap fokus. Kita berhenti sekejap, kita adjust balik alignment kita, tukar tayar, tukar brake dan sebagainya, isi minyak dan kita shoot balik. Berapa lama tuan-tuan? 21 hari. Anda memerlukan kepada keberanian, anda perlukan kepada serius dan anda perlukan kepada speed. Speed, kelajuan. Selalu kan kita dengar Tuan CEO kita kata, Tuan CEO kita kata buka side mirror, buka pindah cermin dekat depan tu. Lepas tu buka apa lagi? Buka cabut brake. Dia kata cabut handbrake. Lepas tu dia ajak kita untuk shoot sahaja. Itu yang pentingnya. Itu yang pentingnya. As long as kita pecut, kita tahu matlamat yang kita nak capai. Okey, dalam fokus ni juga, saya juga ingin menekankan tentang
apabila kita membuat sesuatu, jangan sesekali kita membiarkan ataupun membenarkan minda kita untuk memikirkan perkara-perkara yang tidak ada kaitan ataupun yang mengganggu gugat fokus kita. Kita tengah buat ni, tiba-tiba pula adalah plan A datang. Company orang kawan kita ni datang bawa program dia. Kita pun goyang. Ataupun datang pula kawan ni pula, dia cerita ini satu bisnes yang baru, ni lagi bagus. Kita pun goyang. Tak boleh macam tu, tuan-tuan. Dah berapa kali dah anda memberi peluang kepada diri anda untuk mencuba satu benda yang baru dan anda bersungguh-sungguh mahu mencipta kejayaan. Tetapi perkara ni sentiasa ada. Jadi apa yang saya syorkan anda fokus. Istiqomah sahaja. Sebab dalam Voltaire kita dah nampak terlalu banyak orang-orang yang sudah pun mula mencipta rekod, mula mencipta kejayaan demi kejayaan dan mereka tidak menunggu siapa-siapa yang masih lagi tidak bertindak. Okay? So, ciri nombor 3 yang terakhir. Ciri nombor 3 yang terakhir adalah untuk menjadi seorang inspirasi, anda mestilah sebagai seorang result oriented. Result oriented ni apa? Result oriented ni ialah seseorang yang telah pun mencipta kejayaan. Habis mentor, saya ni belum cipta kejayaan apa-apa pun lagi. Saya tak ada income pun lagi dan sebagainya. Do it fast. Buat cepat. Jadi hari ni, bisnes ni, dia sangat berkait rapat dengan masa. Ada peluang benda ni baik dan dia berkaitan dengan masa, kita buat secepat mungkin. Kita buat secepat mungkin. Sebab apa tuan-tuan? Kita perlu keluarkan hasil. Bila kita keluarkan hasil, maka kita sudah mula yakin. Yakin kepada siapa? Yakin kepada diri sendiri. First of all, prove to yourself. Kita bukan nak tunjukkan kepada orang ni. Ada orang dia buat bisnes ni nak tunjukkan kepada bos. Ada orang nak buat bisnes ni nak tunjuk kepada mentor. Ada orang buat bisnes ni nak tunjuk kepada leader dia. Ada orang nak tunjuk bisnes ni kepada orang lain. No. The first thing you have to prove is to prove to yourself. Yang you boleh buat, yang you boleh berjaya, you juga boleh dapat apa yang orang lain dah dapat. Prove to yourself. Itu yang kita sebut sebagai result oriented. Okey, sebelum saya nak pergi kepada kupasan ciri yang ketiga ni, iaitu result oriented, tadi saya dah maklumkan kan, dalam sesi live saya hari ni, sempena birthday saya hari ni, saya berbesar hatilah nak bagi hadiah, iaitu saya akan bagi quiz. Quiz ke? Quiz lah. Ada 3 soalan saya akan bagi. Ada 3 hadiah lah. 1 soalan, 1 hadiah. Okey, jadi soalan-soalannya yang berkaitan dengan apa yang saya kongsikan hari ni. Saya pernah hadiah, tolong angkat tangan sikit lah kan. Bukan senang ni dapat hadiah daripada mentor ni kan. Okey, so hadiahnya berupa apa? Hari ni saya berbesar hati lah. Saya nak bagi hadiah cash, boleh tak? Saya nak bagi wang tunai. Kan? Wang tunai berjumlah RM50 cash kepada setiap pemenang. Pemenang nombor 1 dapat RM50, pemenang nombor 2 dapat RM50, pemenang nombor 3 dapat RM50. Jadi pemenang tu nanti saya minta admin Taki akan tuliskan nama pemenang tu. Lepas tu kita akan hubungi anda untuk transfer lah. Senang kan? Senang je, soalan-soalan yang cepu mas. Soalan-soalan yang senang-senang, tapi berkaitan dengan topik kita lah. Okay, alright. Suka-suka lah sempena birthday saya hari ni kan. Kita bagilah, bagi. Yang dapat ilmu, yang dapat hadiah kan. Alhamdulillah, sebagai satu kenangan abadi lah. Setahun sekali kan. Okay, baik. Jadi kita ulas balik inspirasi mencipta duplikasi. Tip nombor 1-nya adalah duplikasi. Disiplin. Tip nombor 2-nya adalah fokus. Dan tip nombor 3-nya adalah result oriented. Bermakna apa tuan-tuan? Bermaknanya untuk menjadi seorang inspirasi ni, kita memang kena mencipta kejayaan tu.
kita kena merancang kejayaan kita. Sebab itulah dalam mana-mana saya punya sharing, saya memang gunakan saya punya tagline untuk identiti saya, iaitu Success by Design. Apa dia? Success by Design. Maknanya untuk nak mencipta kejayaan tu, kita perlu merancang, kita perlu membina, kita perlu mereka kejayaan tu, mencipta kejayaan tu. Dia bukan kejayaan yang terjadi, tidak. Dia, bila kita dah dapat mencipta satu kejayaan tu melalui formula, melalui perancangan, melalui strategi kita, maka ia akan berlaku duplikasi. Okey, baik. Pecahan nombor 3 ni tadi adalah result oriented. Bagaimanakah kita nak buat? Pertamanya, sama ada anda baru ataupun lama, yang paling pentingnya ketika anda bersama dengan Volten, anda mesti proofkan bahawa anda mempunyai hasil dalam platform ni, dalam perniagaan ni. Saya tak naklah anda duduk sini sebagai seorang yang setia, menjadi ejen yang setia, tetapi tidak mencipta kejayaan, tidak mencipta pendapatan. So di sinilah sebenarnya anda keluarkan potensi yang tersimpan di dalam kejayaan anda, di dalam diri anda. Kejayaan tu dah ada. Allah dah bagi kita kekuatan, kelebihan, keistimewaan dalam setiap diri manusia. Tetapi hari ini, seserius manakah kita nak keluarkan potensi tersebut? Macam unsur-unsur berani, unsur-unsur tegas, unsur-unsur rajin, unsur-unsur bersungguh-sungguh, unsur-unsur kekuatan. Ini semua perlu ada untuk kita nak mengeluarkan hasil. Result oriented. First of all, orang akan follow you, usahawan-usahawan anda akan follow anda. Bukan ada respect tau, mereka akan follow anda kerana anda telah pun membuahkan hasil. Dalam Volten ni kita tengok ramai sangat dah, dan semakin ramai ejen-ejen hari ini yang telah pun mengeluarkan dan mendapat hasil. Tak payah ceritalah yang top leader yang pendapatan 400,000 sebulan tau. 300,000 sebulan, 200,000 sebulan, ataupun 50,000 sebulan, ataupun 20,000 sebulan, ataupun bagi anda yang baru masuk 5,000 sebulan. Saya tabik. Saya tabik anda. Walaupun anda baru masuk tapi anda dapat pendapatan 5,000 sebulan, bagi saya anda sudah pun proofkan kepada diri anda sendiri bahawa anda adalah merupakan salah seorang daripada pemain yang akan bergelar salah seorang bintang yang akan menyinar, menyerlah di dalam Volten ni. Tahun ni juga. Sebab anda shoot momentum ni daripada sekarang. Okay, daripada tahun lepas lah. Sebab itulah kita punya tagline tahun ni adalah Excellent Together. Kita nak semuanya kita buat sama-sama, kita buat kerja sama-sama, susah sama susah, senang sama senang. Apa saja cabaran kita hadapi bersama-sama dan kita buat. Ni yang dipanggil sebagai Success by Design. Jadi kita perlukan kepada result oriented. Kita memerlukan anda untuk mengeluarkan result dan proofkan kepada diri anda sendiri. Dan selain daripada itu juga, so orang yang hebat ini adalah orang yang berjaya mengeluarkan kehebatan dia, kehebatan yang tersembunyi, yang saya sebut potensi tadi tu. Keluarkan. Jangan takut, jangan malu, jangan segan, jangan rasa teragak-agak. The first thing what you have to do is prove to yourself. Do whatever. Itu yang saya sebut do or die. Buat betul-betul tuan-tuan, buat betul-betul. Ni kalau aku tak buat ni matilah aku. Kalau aku tak buat ni habislah aku. Kalau tak buat ni tak makanlah aku. So you kena ada rasa desperate kat situ. Benda-benda ni, elemen-elemen ni yang sebenarnya membantu anda melonjakkan diri anda. Okay, melonjakkan diri anda. Saya selalu sebut dalam motivasi saya, bila tidak ada tekanan, tidak ada lonjakan. Tidak ada tekanan, tidak ada lonjakan. Tidak ada tekanan, tidak ada lonjakan. Jadi untuk nak melonjak naik ni, anda perlukan tekanan. Tekanan nak memahami produk, tekanan nak belajar macam mana sistem ni, tekanan bagaimana nak menyusun placement. Ini semua adalah proses yang melonjakkan anda berjaya. This is the process. Okay. Cuk siap buat dia punya ni lagi ya. Buat dia punya tip lagi kat situ. Bagus, buat nota, bagus.
Betul point Syah tu, do or die. Yes, take it serious. Kita tak tahu bilakah hari terakhir kita. So kita akhiri kebaikan kita tu dengan penuh kebaikan. Nanti kita nak Azura, tidak ada tekanan, tidak ada lonjakan. Yes, ingat tu. Okay, kita perlukan tekanan ni. Kita kena create satu tekanan kepada diri kita untuk nak melonjakkan. Contohnya, kita rasa takut tak dengan PKP? Kita rasa takut. Sebab apa? Dia boleh mengganggu fokus kita. Ketakutan itulah sebenarnya kita perlukan untuk melonjakkan kita. So, bagus tuan-tuan, bagus. Tukarkan yang negatif tu kepada yang positif. Ada orang takut tak boleh buat apa-apa dah. Panik tak boleh buat apa-apa dah. No. Ini elemen-elemen yang orang nampak negatif. Tetapi orang yang positif, dia menampak tekanan ni sebagai satu positif yang boleh melonjakkan. Anda tengok apa yang berlaku pada mula-mula PKP bulan Mac tahun lepas 2020, ketika negara kita mendapat tekanan tentang COVID. Betul tak? Panik ni, semua risau dan sebagainya. Maka berlakulah tekanan. Bila berlaku tekanan, Voltan pun menghadapi situasi yang tekanan ni. Nak jumpa orang tak boleh, nak buat training tak boleh, nak buat coaching tak boleh, nak buat program tak boleh, dan buat penghantaran produk semuanya melalui online sahaja. Jadi apa yang kita buat? Tekanan ni sebenarnya yang melonjakkan Voltan sehingga berada di syarikat nombor 1, syarikat yang baru, dia berusia 5 tahun ke bawah, yang berada di ranking nombor 1. Alhamdulillah, tepuk tangan sikit untuk Voltan. Kita sebenarnya memerlukan, lihat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berjaya melihat bahawa tekanan itu satu benda yang positif. Dan hari ini gelombang ni datang balik. Bila gelombang ni datang balik, apa yang perlukan hari ini ialah tekanan ni. Okey, tekanan ni sebenarnya yang mampu melonjakkan kita. Kalau tak ada tekanan ni, maka kita bekerja dalam keadaan yang selesa. Jadi hari ini bersyukur. Bersyukur kerana tekanan ni membawa kita pergi kepada satu situasi yang lebih baik. Ada orang yang tak pernah dapat pendapatan 200,000 sebulan. Hari ini dia punya pendapatan dah mencecah ke 200,000 sebulan ataupun 100,000 sebulan. Sebab apa tau? Sebab tekanan. Ini yang kita kena faham, bahawa peranan individu ni internal factor ataupun kita sebut sebagai unlimited power. Ada satu ketekanan, satu kuasa, satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada kita, yang hari tekanan ni membuatkan kita terpaksa keluarkan potensi tu. Yes. Kalaulah semua ejen-ejen Voltan dapat merasakan tekanan ni sebagai satu peluang untuk anda melonjak, do it now. Do it now, tuan-tuan. Ya, okay. So, akhir sekali kita kat sini adalah result oriented ni membantu anda untuk mencipta lebih ramai lagi player-player baru di bawah rangkaian anda. Memang anda perlu menjadi role model kepada kumpulan anda. Role model ni tak semestinya orang yang memang dah menjadi berpengalaman dalam industri networking. Doesn't matter yang macam tu, tuan-tuan. Okay, so saya percaya anda semua sebelum ni pun, sebelum anda menjadi seorang pemimpin yang hebat, anda pun orang biasa juga. Sama dengan saya. Saya pun orang biasa-biasa juga. Tetapi bila kita ambil peluang ni, kita nak buat sungguh. Maka saya melihat dalam Voltan ni akan lebih ramai lagi bintang-bintang baru yang akan lahir. Dan mungkin salah seorangnya adalah anda. Okay, kita tak sembang pasal jutawan ke apa ke, tak. Kita mencipta hari ini adalah kejayaan untuk diri anda sendiri. Prove to yourself. Ini panggil sebagai result oriented. Okay, sembang lebih lah pula mentor. Okay, ada lagi 5 minit. Saya nak habiskan sesi saya. Saya tak nak sembang banyak. Terima kasih kepada semua yang terus menonton, yang letak-letak komen kat bawah, yang letak-letakkan nota-nota kat bawah tu. Alhamdulillah, terima kasih. Sekurang-kurangnya anda boleh kawan-kawan kita yang lain boleh merujuk balik. Dan live saya ni, saya minta kepada semua ejen-ejen untuk share kepada business partner anda, untuk share kepada ejen-ejen anda, untuk sampaikan tentang 3 ciri asas untuk menjadi inspirasi.
Kerana inspirasi ini akan membina duplikasi. Bila anda dah pun mencipta, dah menjadi satu inspirasi, secara tidak langsung anda dah pun mempunyai blueprint yang boleh diguna pakai oleh semua rangkaian di bawah anda. Bermakna kumpulan anda mengikut acuan anda. Anda sebagai model, sebagai role model yang mencipta kejayaan kepada seluruh rangkaian anda yang kita namakan sebagai duplikasi. Oh, rajin nak buat nota semua. Tanya, rajin-rajin juga. Saya nak tindakan cepat. Amin, insyaAllah mentor. InsyaAllah, ya. Okay, so simple je sebenarnya. Hari ini terus buat, terus buat. Result oriented, betul. Baik. Habis tu sesi kita. Sesi sharing ataupun coaching online hari ini habis. Okay. Jadi nak ulang boleh ulang. Sekarang ni saya nak buka kuis pula. Jeng buka kuis. Okay. So ada 3 soalan. Semua dah ready ke nak buka kuis? Okay. Saya bagi soalan. Soalan-soalan mudah lah ni kan. Soalan-soalan mudah. Dapat hadiah daripada saya, iaitu wang tunai berjumlah RM50 kepada setiap pemenang. Okay, dah ready dah. Saya akan menilai. Admin saya ni, Tuan Taki, akan menilai. Jawapan orang yang pertama keluar, jawapan tu betul, dia adalah pemenang. Nanti kita minta Tuan Taki komen sikit lah kat situ ya. Siapa pemenang untuk soalan pertama, siapa pemenang untuk soalan kedua, siapa pemenang untuk soalan yang ketiga. Okay. Alright, ready ya? Okay, soalan pertama. Ready, semua dah ready dah. Dia bukan nilai tu kan. Sebenarnya kegembiraan yang kita kongsikan sama-sama kan. Alright. So insyaAllah mentor. Okay, baik. Okay, soalan yang pertama. Jeng. Mari kita tengok siapakah yang akan menjadi pemenang yang pertama dengan jawapan yang betul. Short form semua tak ci ya. Dia tengok jugalah. Mungkin lain tempat anda slow ke, nasib kan nak buat macam mana kan. Okay, soalan yang pertama. Dengar betul-betul. Soalan yang pertama adalah, apakah ciri asas pertama untuk menjadi inspirasi? Apakah ciri asas yang pertama untuk menjadi inspirasi? Soalan ni berdasarkan kepada sharing yang saya buat tadi ya. Okay, mari kita tunggu. Siapakah dia pemenang? Betul. Siapa tu pemenang yang pertama? Siapa Tuan Taki? Tengok betul-betul. Siapakah pemenang pertama? Makimi Kimi. Tahniah saya ucapkan kepada Makimi. Kalau jawapannya betul, iaitu ciri yang pertama untuk menjadi inspirasi adalah idola. Adalah siapa? Disiplin. Betul jawapannya. Okey, tanya. Oh, ramai tidak yang jawab. Nampak tak? Kejayaan itu memerlukan kepada kelajuan. Kelajuan. Okey, terima kasih kepada terus yang menjawab. Betul. Jawapan yang pertamanya adalah disiplin. Ciri yang pertama untuk anda bergelar sebagai seorang inspirasi, role model, adalah disiplin. Semua pemimpin yang hebat ni mempunyai disiplin yang tinggi. Okey, habis soalan pertama, kita ucapkan tahniah. Nanti kita minta Tuan Taki tulis ya. Tulis. Okey. Siapa ni? Semangat, selalu tahu semua. Okey, bagus. Baik. Jadi hari ni, apa yang kita belajar hari ni, saya minta anda apply. Okey, terima kasih. Saya nak anda apply. Saya nak anda apply. Sekejap Dia goyang-goyang sikit lah ni. Goyang. Okey dah. Settle. Alright. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Dengar betul-betul. Soalan yang kedua. Mungkin anda adalah pemenangnya. Okey. Siap bagi nombor account tu. Alamak. Tahniahlah. Itu siapa tu? Papa Perlis. Siap. Ni siapa? Makimi. Thank you mentor. Mentor potong markah tak jadilah. Kita kena cari orang lain lah. Typo salah tu. Nasib dia betulkan lah. Alright. Tahniah kita ucapkan kepada Makimi. Baik, soalan yang kedua. Mari kita tengok siapa yang dapat. Okey, soalan yang kedua adalah, berapa harikah yang diperlukan untuk kita fokus untuk mendapatkan kejayaan yang secara konsisten?
berapa harikah yang kita perlukan untuk kita mendapat kejayaan yang konsisten. Okey, untuk kita fokus tadi tu. Berapa harikah? Mari kita tengok siapa yang jawab betul. Dapat hadiah daripada saya hari ni. Hadiah special ni, hadiah sempena birthday saya ni. Selalunya birthday ni saya dapat hadiah kan. Di sini lain sikit lah, hari ni saya nak bagi hadiah. Siapa Tuan Taki? Suresh Kumar. Wah, tahniah saya ucapkan kepada Suresh Kumar, ya. Minta Tuan Taki letak kat situ. Pemenang kedua, Suresh Kumar. Tahniah saya ucapkan kepada Suresh Kumar. Wah, ni betul-betul fokus lah. Baguslah macam ni. Yes, fokus 21 hari tanpa henti. Yes. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya ada lebih kurang dalam 5 minit lagi. Baik, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang terakhir mendapat hadiah istimewa daripada saya hari ini. Okay, apakah soalannya? Kan? Sekejap lah sebelum kita buka soalan terakhir ni. Bagus. Jawapan semua betul. Tapi lambat sikit lah. Lambat sikit lah. Okay, 21 hari ya. Make sure anda buat 21 hari. Terbaik you mentor. Syureh dah menang. Terbaik lah tu. Okay, Syureh nanti bagi nombor account kita akan transfer. No problem. Okay, so 21 hari ni adalah disiplin kita, attitude kita yang kita perlukan untuk buat perniagaan ni. Sebab apa? Kejayaan memerlukan kepada kelajuan. Buat speed lah. Okay, baik, kita pergi tak nak, sebelum saya nak pergi kepada soalan yang ketiga, saya nak recap sekejap 3 ciri asas untuk menjadi inspirasi. Yang pertamanya adalah disiplin, yang keduanya adalah fokus, dan yang ketiganya adalah result oriented. Sebagai seorang pemimpin, anda mestilah mempunyai result. Kalau anda boleh dapat result, anda keluarkan result secepat mungkin, ya. Alright, result oriented. Bolehlah tu Ji. Orang faham lah ya. Takriji. Alright. Baik. Jadi duplikasi ini akan mencipta kepada satu bentuk acuan yang anda bina bersama dengan rangkaian anda. Itu gunanya duplikasi. Okey, syukur 23 hari. Mak 21 hari bukan 23. Nanti anda kena faham bila anda follow betul-betul disiplin yang saya beritahu. Kenapa 21 hari? Buat 21 hari tanpa henti. Apa akan jadi dengan 22 hari yang ke-22? That's why kena buat 21 hari. Tapi kalau Syukri nak buat 23 hari, entah aku pun tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Alright, baik, soalan kita yang ketiga. Jeng, dengar betul-betul. Ini adalah soalan yang terakhir. Okay, siapakah yang akan mendapat hadiah daripada saya hari ini? Alright, soalan yang ketiganya adalah, tak sabar-sabar tunggu ya. Okay. Alright, soalannya adalah simple ya. Saya hari ni banyak berkongsi dengan rakan-rakan kita, okay, bagaimana kita membentuk minda kita supaya lebih berjaya, bagaimana kita mencipta satu identiti supaya kita boleh dihormati, disayangi, okay, sentiasa saling tolong menolong dan sentiasa rendah diri ya, jangan rasa bagus, hebat dan sebagainya. Baik, apa yang kita perlukan hari ini adalah kita perlu saling bantu-membantu. Kita bukannya sempurna, sentiasa bantu-membantu. Jadi soalan yang ketiganya cukup mudah. Okay. Apakah tagline identiti mentor Amri? Apakah tagline identiti mentor Amri? Mana-mana saya buat sharing, saya buat talk, saya buat live apa, saya selalu akan sebut tagline tu. Dan tagline tu sentiasa orang tengok saja, orang dah tahu dah. Itu tagline mentor Amri. Okay, excellent together. Excellent together tu adalah tagline Volten untuk tahun ni. Tagline saya apa? Salah ejaan pun kita reject. Kita tak betul Okay. So tengok siapa pemenang dia. Betul, success by design. Pemenangnya adalah Zurina Kamarudin. Tahniah saya ucapkan kepada Zurina Kamarudin. Tagline yang betul, ejaan yang betul. Okay. Excellent together tu Volten. Ini adalah tagline yang kita nak buat pada tahun ini. Okay. Tetapi untuk nak mencipta kejayaan,
anda kena cipta kejayaan anda. Sebab itu saya sebut success by design. Nak mencipta tu cipta kejayaan anda. Success by design. Typo dia. Tadi dia typo. Itulah dia. Kelang kabut nak jawab dia. Nampak tak? Jadi anda perlukan fokus. Sayang betul lah. Dah betul jawapan. Dah menjadi orang pertama. Typo pula salah. Nampak tak? Ini perkara-perkara yang menjadi satu kekuatan kepada kita. Supaya kita lebih fokus, lebih berhati-hati. Macam itulah juga dalam kita membina perjalanan kehidupan kita. Baik. Terima kasih kepada semua yang menonton. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih di atas sharing pada hari ini yang bertajuk Inspirasi Mencipta Duplikasi. Okay, start daripada hari ini, jadikan diri anda sebagai role model, contoh kepada diri anda sendiri supaya boleh menjadi ikutan. Jadi 3 tip asas yang saya bagikan tadi. Yang pertamanya ialah anda mesti mempunyai disiplin yang tinggi. Yang keduanya anda mestilah fokus. Dan yang ketiganya anda mestilah result oriented. Okey, terima kasih. Semua jawapan-jawapan tu adalah betul-betul belaka. Terima kasih saya ucapkan kepada pemenang. Jangan lupa pemenang-pemenang ni tadi boleh letak nombor telefon anda kat situ untuk saya WhatsApp anda dan melepas. Tak melepas, insyaAllah kita buat lagi. Kalau saya buat lagi quiz-quiz yang macam ni, okey tak? Sambil kita buat sharing, kita buat quiz sikit. Boleh kongsi-kongsi, betul tak? InsyaAllah. Baik. Terima kasih semua. Jadi sekali lagi saya sangat berbesar hati di atas semua rakan-rakan yang hari ini berkongsi kebaikan. Di mana saja anda berada, saya doakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Di mana saja anda berada, saya doakan anda sukses bersama-sama dengan Volten dan terus buat Volten ini sehingga berjaya. Kerana tekanan, bila ada tekanan maka ada lonjakan. Kita ambil tekanan ini sebagai satu elemen yang kita perlukan untuk melonjakkan diri kita. So, saya mengakhiri dulu sesi sharing saya pada petang ini. So, yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang tak baik itu datang daripada kelemahan saya. So, kepada pemenang-pemenang, saya ucapkan tahniah dan syabas. Nanti tinggalkan nombor telefon anda untuk kami hubungi. Dan seterusnya, ada ramai juga yang letak nombor telefon sini, nombor akaun dia. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita buat lagi Alright, terima kasih. Jadi dengan itu saya sekali lagi mengucapkan kejayaan, salam kejayaan buat anda semua. Saya sayang anda semua. Saya nak kita sama-sama berjaya di dunia dan akhirat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volten Power. Volten Power. Volten Power, Power, Power. Yes.